Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Kedamaian Masjid Nabawi di awal pagi meniupkan semangat untuk mencari lebih banyak ilmu di kota Madinah yang subur dan diberkati Allah. Walaupun berada di bumi diberkati, penghuninya perlu berusaha untuk membina kehidupan yang diredai. Ibarat merpati terbang bebas mencari rezeki di awal pagi. Sebagai hamba, perkara yang dihajati tidak akan diperolehi tanpa diusahakan sendiri. Begitu jugalah dalam mencari ilmu yang diberkati. Hari ini, saya ingin memahami apakah rahsia di sebalik berbuka puasa dengan buah kurma. Ia menjadi sunnah yang diamalkan oleh seluruh umat Islam ketika bulan Ramadan. Untuk tujuan itu, saya berkunjung ke pasar kurma di Madinah. Pasar ini dibangunkan oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1982 di kawasan bernama Kurban. Ia cuma berjarak setengah kilometer dari arah selatan Masjid Nabawi. Pada bulan Ramadan, ia dibuka seawal jam 8 pagi dan akan ditutup sekitar jam 10 malam. Dengan lebih 50 gerai beraneka rupa, pengunjung pasti rambang mata membuat pilihan terbaik untuk dibawa pulang sebagai hadiah terindah bumi Madinah. Saya mencari kedai yang sesuai untuk mendapatkan kurma Madinah paling dihajati oleh para jemaah, iaitu kurma ajwa. Ajwa? Ajwa hina ajwa. Oh, Kurma Nabi 90. 90. Oh. Number sir. Bagus nombor satu. Nombor 1. Nomor satu. Oh, ajwa. Ajwa. Small or big? Small, big. Big 90. Small? 60 real. 60 riyal. 60. 60. Oh, 60. 60. Kurma ajwa sememangnya mahal. Sekilo kurma ini boleh mencecah 120 rial bergantung kepada gradenya. Saya berada di salah sebuah gerai di Pasar Kurma Madinah, pasar kurma yang terbesar di kota ini. Dan kalau lihat kepada apa yang dijual dan ditawarkan, sememangnya di sini menjual bukan hanya daripada putik kurma, malah pelbagai jenis kurma dan juga produk kurma yang telah pun dikomersialkan. Dan sememangnya kurma menjadi bahan dagangan utama di kota Madinah, walaupun tidak disokong oleh sektor perkilangan yang lain, namun kurma saja sudah cukup untuk menampung kehidupan dan ekonomi penduduknya. Itulah dinamakan sebagai keberkahan. Walaupun sedikit, namun cukup untuk menampung kehidupan keseluruhannya. Produk buah kurma ini juga boleh didapati dari negara Timur Tengah yang lain. Namun kurma Madinah sentiasa menjadi pilihan utama. Itulah antara kelebihan Madinah, bumi yang dicintai oleh Rasulullah. Dorongan mengetahui kelebihan berbuka puasa dengan kurma akhirnya membawa saya meneroka sebuah ladang kurma yang diusahakan warga Malaysia.
Berada di pasar ini menguatkan lagi rasa ingin tahu terhadap kurma, antara buah yang disebut dalam Al-Quran. Selain itu, khasiat dan sejarah di sebalik nama kurma Nabi atau kurma ajwa mendorong saya mendapatkan bantuan penterjemah serta pengiring dari Kementerian Penerangan untuk melawat ladang kurma berdekatan. Dengan izin Allah, hajat saya semakin menjadi kenyataan. Kenderaan kami bergerak menuju sebuah ladang kurma. Ladang kurma ini dinamakan Mazra'ah Nakhil. Ia terletak di Kulail, Syar'i Baidah, 23 km dari kota Madinah. Ladang ini dibangunkan di salah sebuah kawasan tanah halal yang pernah menjadi empayar perusahaan besar milik Zubair Al-Awwam. Kawasan ini sememangnya subur sejak dahulu lagi. Air bawah tanahnya yang agak masin sesuai untuk kurma tumbuh subur dan menghasilkan buah yang bermutu. Lebih 300 pokok kurma pelbagai jenis dan 31 pokok kurma ajwa ditanam di ladang seluas 7 ekar ini. Ladang kurma ini disewa oleh beberapa individu dari Malaysia dan Indonesia untuk diusahakan. Bagi memastikan kurma terus subur dan menghasilkan buah yang banyak setiap tahun, ilmu berkaitan tanaman ini perlulah dikuasai. Dari segi keperluan buah kurma ni, dia memerlukan air yang sangat banyak sebenarnya. Di bahagian bawah macam kita kawasan bendang-bendang ni nanti akan dipenuhkan oleh air, dan untuk masak dia perlukan suhu udara yang sangat panas sebenarnya. Pokok kurma antara tanaman ajaib di muka bumi. Saat bahagian atasnya memerlukan cuaca yang panas, bahagian bawahnya perlu sentiasa disaliri air. Tidak kurang 150 liter air diperlukan setiap hari bagi memastikan tumbesaran kurma memenuhi ciri tanaman yang sihat dan menghasilkan buah bermutu tinggi. Tumbuh di tanah gurun yang gersang tetapi menghasilkan buah hebat dengan pelbagai khasiat. Pokok kurma yang matang boleh mencecah ketinggian sehingga 6 meter dan pelepahnya menjadi teduhan semula jadi ketika cuaca terik musim panas. Berbeza dengan kelapa sawit, kita kait. Tapi kalau kurma ni kena panjat. Kerana kurma ni tak masak serentak, kita kena pilih-pilih. Jadi salah satunya kita kena panjat lah, memang tak ada pilihan. Salah seorang kerja akan memanjatnya untuk menunjukkan bagaimanakah cara kurma ini dipilih. Pada pandangan mata kasar, memanjat pokok kurma agak mudah. Namun ia tidak semudah yang disangka. Pada setiap pelepah pokok kurma, terdapat duri kasar yang boleh mencederakan. Hanya mereka yang mahir mampu menyempurnakan tugas ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, "Kemudian kami tumbuhkan kerananya kebun kurma dan anggur untuk kamu. Di sana kamu beroleh buah-buahan yang banyak dan sebagainya kamu makan." Antara kurma dan anggur, memetik buah kurma adalah lebih sukar. Seperti tahun-tahun sebelum ini, musim menuai kurma serentak dengan kehadiran Ramadan. Semua pekerja ladang kurma di seluruh Arab Saudi tidak menang tangan memenuhi permintaan yang tinggi pada setiap hari. Secara amnya, terdapat lebih 1,400 jenis kurma di dunia. Namun kurma ajwa adalah kurma yang terbaik. Inilah kurma Nabi ataupun kurma ajwa, kurma yang terbaik dan termahal di dunia. Kalau kita lihat kepada saiznya, lebih kecil berbanding dengan kurma yang biasa, dan penting untuk kita ketahui tentang kurma ajwa ini kerana ia memiliki makna yang cukup besar, bukan hanya daripada aspek sejarah, malah juga aspek kesihatan dan juga aspek kerohanian. Dan saya berada di sekitarnya melihat kepada pelepah yang telah pun menyembah bumi, namun tidak dicantas kerana akan mengurangi jumlah pengeluarannya pada musim yang akan datang.
Menurut sejarah, Rasulullah SAW menanam benih pertama kurma ajwa di tanah berhampiran Masjid Quba. Kebaikan kurma ajwa ternyata dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, sesiapa yang makan ajwa setiap hari 7 biji, dia terhindar daripada sihir dan kena racun. Ini hadis yang sahih. Dan kurma ajwa ialah kurma ini yang paling suka di sisi Nabi SAW. Kurma ini juga barakahnya sampai di hari ini sebab ditanam daripada Nabi kita SAW sendiri, terkenal ditanam di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Kelebihan dan keberkatan kurma ajwa menyebabkan harga pasarannya melambung tinggi. Malah benih kurma ajwa juga dikatakan tidak boleh dihidup jika ditanam di luar Madinah. Ada dalam sejarah. Kurma ajwa ni pernah Nabi kita SAW kan, dia ambil satu kurma ni dan dia mamah. Kunyah-kunyah mamah kurma sehingga nak hancur kurma tadi, dan kira sudah dimakan oleh Rasulullah separuh kurma, sebiji tadi. Maka dia nampak isterinya di depan, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun ambil kurma bagi pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya tak nak, bukan setakat khasiat kurma ni, nak bagi kasih sayang di antara suami isteri pun dengan kurma ajwa ini, enggak berdasar daripada hadis Nabi SAW. Walaupun kurma ajwa ialah kurma kegemaran Rasulullah, baginda juga mengambil kurma dari jenis lain-lain ketika berbuka puasa. Ringkasnya, berbuka puasa dengan kurma adalah satu sunnah. Dalam hadis kelebihan ajwa tu memang disebutkan, tapi Rasulullah buka juga dengan buka puasa dengan kurma rutab. Rutab ini kurma seperti mana di depan kita sekarang ni, ialah kurma separuh masak. Disebut dalam Quran, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya. Disebut dalam Quran kurma rutab ini yang dibuka puasa oleh Nabi kita dan sahabat lepas itu. Tapi kurma ajwa ni ada kelebihan khasiat dan khas disebut oleh hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari ladang, saya kemudiannya dibawa ke tempat penyimpanan buah kurma. Setiap ladang kurma mempunyai stor simpanannya sendiri. Buah kurma yang masak lebih awal akan dikutip, dibersihkan dan disimpan pada suhu sejuk untuk menjaga kualiti dan ketahanannya. Saya difahamkan kurma adalah pohon yang manja dan memerlukan penjagaan rapi sepanjang masa. Oleh itu, kesungguhan dan minat terhadap tanaman ini akan menyumbang pada kejayaan pengusaha ladang kurma. Rezeki kami hari ini menerima kurma yang segar dari ladang untuk berbuka puasa. Selepas solat asar, kami meninggalkan ladang kurma dan kembali ke pusat bandar Madinah. Kami menuju ke Masjid Wadi Aqiq untuk berbuka puasa. Kurma yang saya terima dari ladang insya-Allah akan saya dermakan ke masjid ini untuk berbuka puasa. Sebagai tanda kesyukuran, saya memanjangkan sedekah pengusaha ladang kurma kepada jemaah yang akan berbuka di masjid ini. Semoga nikmat yang dapat dikongsi bersama jemaah di sini, hasil titik peluh mereka di ladang akan diberkati Allah. Majoriti jemaah di Masjid Wadi Aqiq pada bulan Ramadan ialah pekerja asing yang lebih selesa berbuka di rumah Allah. Rezeki sama dikongsi dan dibahagi agar nikmat ilahi dapat dirasa bersama. Segenap masjid pasti dipenuhi buah istimewa ini yang mengandungi nutrien, khasiat dan kebaikan kepada tubuh. Tidak ada jalinan semanis ukhuwah dan tidak ada yang lebih enak ketika berbuka melainkan dengan kurma yang disebut dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 21 ayat.
Antara yang wajib ada ialah tamar sebagai pemanis dan juga mengikut sunnah, dan juga manis-manisan yang lain seperti kuih. Nama kuihnya Ustaz? Turumba. Bentuknya seperti belimbing tetapi rasanya amat manis kerana kaya dengan gula. Juga laban. Laban ni tidak rasa manis. Dia yogurt biasa, susu masam. Cuma menjadi kegemaran orang Arab untuk makan laban ni bersama dengan roti. Dicicah begitu saja ataupun ditambah dengan manisan dan juga sejenis rempah yang bernama duga. Duga ni tidak ada di Malaysia. Ianya seperti rempah yang harum dan ditambah kepada laban untuk menyedapkan rasa. Selain itu, sunnah berbuka puasa dengan air, sama ada yang manis ataupun yang tawar. Inilah dia suasana memang biasa kita lihat di mana-mana masjid pun, dan memang mengundang perasaan kagum betapa ringkasnya. Yang paling penting ialah untuk mendapatkan tenaga berbuka puasa pada waktunya, juga dapat bersama-sama berjemaah di masjid. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan kurma. Kurma ni banyak jenis kurma, di antara kurma yang manis ataupun kurma rutab disebut dalam Quran, wa huzzi ilaiki bi jaz'i nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya. Rutab ni disebut dalam Quran dan di sunnah ataupun mula sekali kita buka puasa dengan kurma. Sekiranya kalau tak ada kurma, apa-apa saja yang benda yang manis. Sekiranya tak ada juga yang manis, barulah disunat kita buka puasa dengan air Zam-Zam ataupun air yang biasa. Madinah. Waktu berbuka puasa semakin hampir. Pegawai pengiring dari Kementerian Penerangan yang bersama dengan saya sejak pagi ini akan melaungkan azan maghrib. Abdul Hamid ialah ahli karyah masjid ini. Rumahnya berhampiran dengan masjid Wadi Akik. Selesai melaungkan azan, Abdul Hamid mengambil tempat untuk menikmati juadah berbuka puasa hasil sedekah penduduk sekitar. Ikatan silaturahim bersama Hamid terjalin atas urusan rasmi sepanjang rakaman di Madinah. Walaupun diikat oleh urusan kerja, persaudaraan antara kami melangkaui sempadan rasmi itu. Ramadan menghimpunkan kami dalam satu barisan, menyuburkan persaudaraan. Ibarat kelebihan kurma yang menyatukan cita rasa umat di bulan yang mulia.